Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Amir Arifin TV. Okay, ni adalah video seterusnya yang aku nak sampaikan kepada korang. Tapi sebelum aku cerita benda ni, jom kita dengar dulu bacaan Ayatul Kursi. Roll it. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So, semoga kita dihindarkan daripada gangguan-gangguan makhluk halus serta ilmu hitam ni. Amin, amin, rabbal alamin. Okay, ini adalah video seterusnya aku nak sampai pada korang. Dan cerita ni diceritakan oleh seorang senior yang belajar sama tempat dengan aku dulu di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, tapi misteri di Blok 5. Tanpa aku lengahkan masa, jom kita roll it. Sekejap, sebelum aku sambung cerita ni, aku nak buat disclaimer awal-awal pada siapa-siapa yang ada masalah sakit jantung ataupun apa-apa, terkejut ke apa ke, boleh rendahkan volume korang. Maybe akan ada jump scare dalam video ni. Dan disclaimer juga, cerita ni disampaikan oleh bekas student ataupun followers aku ataupun subscribers YouTube channel aku. Dan segala cerita ni aku sampaikan melalui video, tiada tokok tambah. Okay, so jom kita dengar cerita yang disampaikan oleh seorang bekas senior aku di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, tapi misteri ni di blok lelaki B5. Okay, so senior aku ni, hari tu aku jumpa dia kebetulan. Dia berurusan dengan aku sebab nak beli kereta. So sebab aku salesman kereta Proton. Kalau korang nak beli kereta Proton ke, Pro 2 ke, Honda ke, Toyota ke, boleh contact aku. Sempat promote. Okay. Okay, so dia cerita dengan aku, "Meh, aku dah tengok YouTube channel kau, Meh. Dan sebenarnya aku nak cerita dengan kau. Cerita pengalaman misteri aku. Dan segala cerita yang kau sampaikan melalui video tu, betul meh, aku dah kena benda tu. Misteri misteri Blok C, misteri kolej misteri Cafe D, jungle trekking, semua yang kau sampaikan tu adalah betul. Dan cerita aku nak sampaikan ni adalah daripada B5. Kalau kau meh, kau dulu student matrik, kau duduk B5 kan? Okay, kalau kau tahu, aku dapat B5 ni dekat wing B tingkat 3 hujung sekali. Dekat-dekat dengan hutan macam tu. So, aku dapat matrik ni meh masa second intake. Okay, masa keputusan SPM aku pun 4A meh. Memang bodoh lah aku dapat keputusan macam tu. Sebab aku asrama penuh. So, member aku dah dapat diploma, ada yang dapat asasi, ada yang dapat matrik first intake. So, aku macam fed up dan aku rasa putus asa. Sebab kita SPM man. So aku pun buat rayuan second intake matrik ni dan alhamdulillah aku dapat matrik Negeri Sembilan. So masa macam biasa kita student baru, bila kita sampai registration semua dah dapat kunci dan aku dapat B5 wing B tingkat 3 hujung sekali dekat hutan. Kalau student yang ada belajar kat matrik sana B5, sila komen di bawah. Okay. So masa tu aku tak adalah peramah sangat. Masa aku masuk bilik aku tu kosong. Memang ada orang. Aku nampak macam satu slot saja student dekat sana, yang ada almari, yang dia dah ada buku semua dia letak kat meja dia. Yang meja lagi 2 aku rasa tak ada orang. So aku masuk bilik tu, aku pun letak barang aku sebab kita orang ada program. Sebab aku sampai Jumaat meh. Jumaat Sabtu Ahad kita orang ada program, macam program new student dekat matrik sana. Aku tak ada orientasi, tapi maybe 3 hari ni adalah orientasi aku. Dan bila aku habis program pukul 5 macam tu, aku masuk bilik aku, ada roommate aku. Dan aku tanyalah, berbual dengan roommate aku tu, borak dengan roommate aku.
Aku tanya dia apa nama dia, apa kos dia, umur berapa kan. Aku ingatkan dia ni senior ke, sebab setahu aku matrik ni ada dua, PST dengan PDT. Aku takut dia ni adalah PDT. So aku memborak dengan dia. So dia bagi tahu dia adalah budak akaun asal daripada Selangor. So aku pun okey lah. Sepanjang aku tanya dia, sepanjang kau duduk bilik ni, sebelum aku masuk, kau duduk seorang lah. Sebab kan orientasi kan seminggu, kau duduk seorang lah dalam bilik ni. So member yang aku ni member aku ni pun bagi tahu dia duduk seorang. So berani juga member aku ni So itu saja perbualan yang aku borak dengan dia So sem 1 masa tu aku tak ada kena kacau apa-apa pun. Serius aku kata aku tak ada kena kacau apa-apa pun. Aku santai, belajar pun sedap kan. So masa masuk sem 2 tu, aku pun mulalah network besarkan aku punya network kawan-kawan aku, berkawan dengan PDT, berkawan dengan Wing A. So masa tu masa awal-awal sem 2 tu, sini-sini tu adalah cerita dengan aku. Dia punya misteri dia. Sebab kalau kau perasan sebab kau dulu pun B5 kan, dia bagi tahu akulah. Kalau kau perasan B5 satu-satu. Kalau you all masuk B5, ini untuk subscribers akulah yang tak tahu B5 ni. Kalau you all masuk B5, belah kanan ada satu bilik tu. Zaman aku juga tak ada penghuni, okey? Tapi masa tu aku tak adalah nak jaga tepi kain bilik tu. Jaga tepi kain orang lain, jaga tepi kain bilik. Okey? Aku pun dapat cerita daripada sini yang ada kata bilik tu ada misteri. So aku pun macam bodoh. So tapi yang sini aku ni bagi tahu aku masa tu sini yang bagi tahu tu, dia kata dulu penghuni dulu bilik tu ada penghuni. Dia budak sains. Yang sini aku bagi tahulah budak sains, ada penghuni bilik tu. Gemuk, busuk, tak handsome, hitam, semua pengotor, baju dia macam lusuh. Dan sini tu bagi tahulah. Dan tak ada siapa nak kawan dengan dia. Dulu sini aku bagi tahu bilik tu ada 4 orang. Tapi sebabkan perangai busuk, pengotor semua tu, tinggallah dia seorang dalam bilik tu. Dan masa sem 2 macam tu, penghuni bilik B11 tu tak ada. Kita orang terkejut. Rupa-rupanya penghuni dalam bilik tu bunuh diri. Masa aku dengar cerita ni bulu roma aku macam mengebang tau. Dan aku rasa macam tak sedap. Masa tu aku dah sedih juga dengan cerita dia. Dia kata orang tu, student tu tak ada mak ayah, hidup susah, hidup dengan nenek. So aku macam sedih, tapi bila sedih bercampur dengan bulu roma aku macam tak sedap Sebab sini tu cerita dengan kita orang pukul 3 pagi macam tu. And then aku macam okey lah, tak ada apa masalah lah. Seminggu sebelum nak final, biasanya student akan ada study week kan. Study week ni macam biasa kita tak belajar lah awal-awal sebab kita student lelaki. Dan aku dalam satu bilik tu, kita orang macam berkumpul 10 orang untuk berhibur. Sebab dulu zaman-zaman student zaman akulah, kita orang main game based on laptop. And then kita orang ada bawa controller untuk main game bola time tu. Main Uno, main kad judi. So aku dan lagi 9 orang kawan-kawan aku ni kumpul, satu orang RM10. Satu orang RM100. Dan dibelanjakan malam tu RM50 untuk beli barang-barang kat koperasi, keropok, air gas, air coke dan sebagainya. Untuk kita orang stay up sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. So tak ada apa-apa berlaku time tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku time tu Tapi yang tak best ni masa exam paper yang kedua. Biasanya exam zaman-zaman kita orang, zaman-zaman aku pun sama. Exam ni kita orang ada gap. Contohnya paper 1, paper 2, paper 1 gap sehari, paper 2, and then gap 3 hari ataupun 2 hari. Masa gap tu benda ni lah yang kacau aku Masa first day lepas habis exam tu, habis exam ni malam tu kita orang stay up sampai 3 pagi, 4 pagi. Masa first day yang aku stay up tu, aku macam tak sedap lah. Sebab bilik depan aku ni
Tak ada orang. Ada orang tapi diorang ni normal tinggal dekat B4, B5, B4, B3, bilik kawan-kawan diorang. So bilik depan ni tak ada orang meh. So aku macam tak sedap lah kan. Biarlah. Pukul 3 pagi macam tu lah, 2:30, 3 pagi macam tu, aku dengar ada macam bunyi meja bergerak tau. Ajak aku demo. Macam tu. So aku macam diam lah sebab kita orang dalam bilik tu memang main game, main kad semua. So kita orang diam. Bilik depan dah balik kan? Sebab bilik depan ni friendly, fun. Kadang-kadang kita orang ajak dia lepak bilik kita orang. So kita orang pun si Aiman dah balik kan? So kita orang macam ketuk-ketuk bilik. Akulah meh ketuk-ketuk bilik. Ketuk-ketuk, Man, jom lah lepak. Man, jom lepak. Tak ada menyaut. So aku masuk bilik aku balik. Selang setengah jam macam tu, macam bunyi pintu almari buka. Krok. So aku macam, tadi kita panggil tak nak datang. Babe, aku suruh lah member aku pergi. Babe, pergi lah tengok bilik depan tu ada orang tak ada orang. Member aku pun tengok. So member aku ni letak kursi. Sebab kalau you all student sana, dekat tingkap tu, kat luar tu, bahagian luar tu, sebelah pintu ada tingkap tau. Tingkap bilik tu ada satu cermin hilang. So kita orang yang kawan aku ni pergi koyakkan kertas yang dia balut kat tingkap tu supaya lampu tak masuk kan. Koyakkan kertas tu dan kita orang skodeng dalam bilik tu. Tak ada orang tak ada orang. So member aku tu pun masuk bilik aku. Selang setengah jam ada bunyi lagi. So aku tak puas hati lah kan. Sebab kau kenapa kan bunyi-bunyi macam tu tapi kita panggil tak nak datang. So aku pun macam tak sedap. Aku pergi skodeng sendiri. Masa aku skodeng ni aku nampak macam ada satu seiras-iras orang tengah mencangkum, tengah makan Aku macam, what the fuck man. Aku turun kursi tu, aku masuk bilik. Muka aku pucat habis time tu. Serius muka aku pucat habis. Member aku bagi tahu, babe, asal muka kau pucat kan? Aku time tu tak dapat nak jawab apa-apa. Aku cakap nanti aku cerita. So aku habisnya game-game tu semua, aku tidur. Besok tu kita orang stay up lah. Kita orang stay up sampai subuh. Normally kita orang akan stay up sampai subuh main game semua. Aku pukul 2 pagi aku sakit perut Okay. Aku sakit perut, aku pergi toilet pukul 2 pagi macam tu sebab aku tak tahu kenapa. And then aku bawa lah aku punya cuci muka sekali sebab aku normally nak tidur, sebelum nak tidur aku cuci muka. Aku pergi berak dulu. Dia ceritakan aku lah. Aku pergi berak dulu. And then lepas aku dah habis berak semua, aku pergilah bahagian sinki dekat matrik tu. Ada sinki and then ada cermin. Masa aku dah cuci muka aku semua, dah nak bersihkan, masa aku nak tutup kepala pipe tu, tiga flash tandas tu berbunyi Vroom, vroom, vroom. So aku pergilah diri depan tu. Aku kata, siapa yang tiba-tiba masuk? Sebab aku tak nampak orang depan tu ada cermin. Aku tak nampak orang masuk tandas tu. So aku diri depan pintu tu. 15 minit juga aku diri, aku tengok handphone aku semua. And then tak ada orang yang keluar. Takkan kau cuci berak lama. Kau fikir logik cuci berak 15 minit pakai seluar. Tak normal So aku macam tak puas hati. Aku pun tolak pintu tu. Apa yang aku nampak tak ada orang. Tak ada orang Aku macam, siapa yang bunyikan flash ni? So aku masuk bilik aku. Pun lagi sekali aku macam nervous dan muka cuak. Muka takut lah. So member aku cakap, kau ni dah lain macam kan. Dia cakap akulah sebab muka pucat. So aku kata tak apalah, aku nak masuk tidur dulu. Masa aku tidur ni aku tidur dalam pukul 3.30 macam tu lah. Masa aku tidur ni tak ada apa-apa gangguan apa-apa pun. Tapi the best is third day yang aku kena kacau. Okay, kita orang stay up. Masa tu aku ingatkan aku nak study. Sebab aku punya ulang gaji pun tak ada banyak lagi yang aku nak study kan. Kita orang nak refresh balik. Pukul 2.30 pagi hari ketiga macam tu, aku nak study. Aku haus.
Dan air yang budak-budak ni beli tak sedap meh. Aku nak minum air Milo, Nescafe semua. So aku turun dengan bawah. Aku tak tahulah zaman kau ada tak vending machine tu lagi. Zaman aku ada. Zaman aku kalau ada vending machine, air sangkut memang jahanam vending machine tu. So masa exam tu vending machine tu okey. Aku beli air Milo. Aku nak masukkan duit shilling masa tu. Shilling yang terakhir aku masuk ni, aku nampak macam ada orang tengah tutup pintu B511 tu. Macam dia tutup pintu. Aku macam, bukan bilik tu tak ada orang ke? So aku ambil air aku masuk bilik. And then aku tak jadi study time tu. Memang aku cuak, aku masuk bilik, aku tertidur. And the best is aku mimpi. Dalam mimpi tu, aku tak tahulah itu adalah wajah sebenar budak tu. Memang apa yang senior tu sampai pada aku, gemuk, hitam semua, aku mimpi benda tu. Dan dia macam sedih sebab orang kutuk dia. Aku tanya dia, kenapa kau sedih kan? Kenapa kau tak kawan dengan kita orang? So dia kata tak ada siapa nak kawan dengan dia sebab dia ni gemuk, busuk, hitam, pengotor. So dia rasa macam stres duduk kat sini. Itu saja dia dapat mimpi. So aku tersedar. Aku ingat balik apa yang senior aku bagi tahu. Student yang bunuh diri dekat B5 tu, gemuk, hitam, busuk. Aku tak tahu tu busuk ke tak, sebab aku nampak mimpi tu dia gemuk dan hitam. So lepas tu aku exam semua, aku ada gap, aku stay up, tak ada kena kacau. So bagi akulah aku nak sampaikan benda ni apa yang senior sampai pada aku. Okay, dia berkata kat aku, cakap kat YouTube channel kau, stoplah body shaming. Janganlah kita mengutuk orang tu dari sudut luaran. Sebab kita tak tahu orang tu stres, depressed, dan benda tu akan efek dia punya career dan dia punya pembelajaran. Let's say lah, you all kata busuk, tak handsome. Nasib baik aku handsome. Busuk, tak handsome, pengotor, gemuk. Dan bila dia exam, dia tak perform, dia bertambah stres tu lagi. So student-student yang kat luar sana, kalau kawan-kawan korang busuk ke, kawan-kawan korang busuk ke, ataupun pengotor, please ajar dia. Jangan kita mengejek ataupun peli. Contohnya kawan you all busuk, bagilah sebakul doni dekat dia ataupun sabun basuh baju untuk dia basuh baju dia, supaya korang pun selesa berkawan dengan dia. Jangan korang ngejek dia busuk dan sebagainya. Kalau tak nak bagi doni pun, bagilah deodorant. Okay? Dan benda ni akan depress sekiranya benda ni berlaku secara berterusan. Okay? Pada korang yang study di college ataupun student lah, kan? Stoplah body shaming. Nasihatlah kawan korang tu dengan terbaik. Dan itu saja guys video kali ni. Pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan the bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Thank you for support aku. 360 subscribers. Hopefully dalam bulan 10 ni aku capai 400 subscribers yang pertama. Thank you dan thank you support aku, dan keep support aku supaya aku dapat banyak upload YouTube channel video. Walaupun aku busy, aku akan freekan satu slot untuk korang. Dan itu sahaja pada aku. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.